anggota tentera maut dalam naas 3 kenderaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Seorang anggota tentera maut dalam naas membabitkan 3 kenderaan di kilometer 379 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan Isnin lepas. Mangsa Muhammad Hafiz Yusof, 28 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintenden Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, kemalangan melibatkan lori milik PDRM, motosikal dan kereta. Siasatan mendapati pemandu lori tersebut memberhentikan kenderaannya yang rosak di lorong kecemasan. Sebelum, beberapa minit kemudian ia dilanggar motosikal milik mangsa. Akibat rempuhan, Muhammad Hafiz tercampak ke atas jalan lalu dilanggar sebuah kereta yang tidak sempat mengelak. Kejadian menyebabkan mangsa terseret sejauh hampir 100 meter. Seorang peniaga ikan ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berbaring di dalam rumahnya di Taman Permin Perdana Seberang Takir. Mayat lelaki dikenali sebagai Abdul Rahim Singh Abdullah, 51 tahun, didapati hampir reput dipercayai meninggal dunia beberapa hari lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Superintenden Wan Muhammad Zaki Wan Ismail mengesahkan kejadian tersebut. Sebelum ini, jiran mangsa mendakwa terdapat bau busuk sebelum melaporkan perkara itu kepada pihak polis. Kiranya kalau ikutkan bau busuk tu dalam 3 hari dah. Jadinya saya syak dalam rumah saya tu ingat ke bangkai tikus. Tapi semalam tu saya cari memang tak ada lah. Memang syak daripada atas tu memang tak ada. Lepas semalam pagi tu saya keluar rumah tengok memang tak ada apa-apa lah. Saya tak syak apa-apa tapi keluar rumah, balik rumah petang tu saya tanya jiran, ada tak bangkai tikus ke apa? Dia kata ada. Tu saya ikut ke jiran ni, jiran pergi tengok. Dia pergi tengok tu yang boleh tahu yang ada mayat dalam tu. Mangsa dipercayai tinggal seorang diri dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultan. Lesen 14 pemandu bas ekspres yang didapati positif dadah digantung JPJ. Tindakan itu dikenakan mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 bagi mengelak individu terbabit memandu kenderaan perkhidmatan awam. Kesemua mereka dikesan positif bahan terlarang itu hasil pemeriksaan berterusan di terminal bas seluruh negara menerusi operasi Tahun Baru Cina dan bulan perayaan yang dijalankan bermula 1 Februari lalu. Pemandu bas yang menggunakan bahan terlarang mungkin kerana mereka ingin mendapat lebihan trip lah. Tapi ini bukan satu cara lah yang baik bagi pemandu bas untuk menyegarkan diri mereka kerana dia ada kesan sampingan daripada penggunaan bahan-bahan terlarang ini. Operasi khas itu akan diteruskan sehingga Sabtu ini. Menggunakan tulisan jawi antara taktik digunakan peniaga warga asing untuk mengelirukan pelanggan. Perkara itu dikesan menerusi operasi mengejut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka di premis menjual perabot sekitar Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. 7 daripada 20 premis yang diperiksa dikenakan tindakan kompaun serta-merta dengan nilai keseluruhan RM5,000. Kita tak nak kita punya pengguna out there yang orang kata tu tertipu dengan cara marketing mereka. Kita tak nak nanti bila pengguna datang, yelah masa perayaan kan, kita nak semuanya baru, perabot baru, langsir baru. Tapi bila datang, kena tipu. Bila dia tengok kita, sebagai contoh, kalau kita regulars di satu-satu tempat, dia kasih harga yang murah berbanding dengan orang yang baru sampai. Disebabkan itu dia tak mau meletakkan tanda harga sebab untuk mencari keuntungan yang lebih. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Timbang dan Sukat 1972.
Seorang pemilik premis didenda RM3,000 oleh Mahkamah Magistrate Mersing atas kesalahan menjual kitab Al-Quran tanpa perakuan Lembaga Kementerian Dalam Negeri tahun lepas. Tertuduh Sofia Muhammad Radwan, 34 tahun, mengaku bersalah di hadapan Magistrate Muhammad Fitri Mokhtar. Sofia didapati memiliki 10 naskah Al-Quran pelbagai jenis tanpa perakuan yang dijual di premis perniagaan miliknya. Perbuatan didakwa dilakukan di Jalan Sulaiman, bandar tepian Sungai Mersing pada 14 Jun tahun lalu. Mahkamah turut membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk menyerahkan barang kes kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi tujuan pelupusan. Dakwaan seorang wanita warga Indonesia menjadi mangsa dera majikan seperti tular di media sosial adalah tidak benar. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat berkata hasil siasatan mendapati ia sengaja direka sebagai helah untuk pulang ke negara asal. Siasatan juga mendapati tiada unsur penderaan berlaku ke atas wanita yang bekerja sebagai tukang bersih dan pembantu rumah asuhan di Johor Bahru itu. Wanita itu kemudiannya diserahkan kepada pihak Kedutaan Indonesia untuk tindakan lanjut. Susulan itu, orang awam dinasihat supaya memastikan kesahihan setiap kandungan video diterima sebelum disebarkan kepada umum. Sejumlah 156 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka membabitkan pelbagai kesalahan menerusi op khas pengarah di Masjid Tanah petang semalam. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Firdaus Sharif berkata 107 buah kenderaan telah diambil tindakan daripada 428 buah kenderaan yang diperiksa. Menurutnya dalam op berkenaan, sejumlah 17 kenderaan telah disita di mana 7 daripadanya dipandu warga asing. Pada hari ini 4 notis arah periksa yang dikeluarkan dan juga 4 notis PG1 ataupun arah larangan penggunaan dikeluarkan. 17 notis sita dikeluarkan yang melibatkan 14 motosikal dan 3 motorkar. Dan sebanyak 4 notis 114 dikeluarkan. So secara detail ya, kesalahan-kesalahannya sebanyak 89 bagi kesalahan LKM dan tiada LKM dan insurans, dan 69 kesalahan tiada lesen memandu, dan 20 kesalahan teknikal, dan 5 lain-lain kesalahan. Dan kesalahan ini melibatkan 1 tidak memakai tepi keledar dan 4 tidak mempamerkan stiker P pada kenderaan. Operasi yang turut disertai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Melaka telah menyaring 24 individu dan kesemua mereka negatif dadah. Seramai 36 orang anggota JPJ dan 8 anggota AADK yang terlibat dalam op berkenaan. Pasca banjir di Hulu Dungun, seramai 60 orang sukarelawan Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu membantu membaiki peralatan elektrik penduduk yang rosak secara percuma. Lebih 250 peralatan elektrik dibaiki termasuk mesin basuh, peti sejuk, mesin jahit dan televisyen. Kira-kira 90% daripada peralatan itu kembali berfungsi selepas dibaiki. Kita terpanggil untuk datang untuk membantu masa-masa banjir yang mana kita tahu sebahagian besar memang sangat-sangat memerlukan peralatan elektrik ini, terutama sekali mesin basuh dan juga peti air sini memang sangat-sangat perlu diperlukan oleh semua rumah. Jadi ini sebahagian antara yang perlu kita cuba selesaikan seberapa segera. Sementara itu, penduduk Kampung Pasir Raja dan Kampung Syukur berkata kebanyakan peralatan elektrik ditenggelami banjir lumpur hampir 1.2 meter. Molek kalau gitu molek ada sebab kita tak tahu barang ni boleh pergi ikut mana, tak tahu. Kalau kita tengok tu kita tak akan buka. Seorang mekanik dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di Ipoh semalam atas 2 pertuduhan mengedar dadah dan memiliki racun 4 tahun lepas. Hakim Datuk Bhupindar Singh, anak lelaki Gulcharan Singh, membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh S. Raja 45 tahun. Bagi pertuduhan pertama, Raja didakwa mengedar dadah berbahaya jenis metafetamin berjumlah 76.68 gram. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki racun nitrazepam seberat 4.14 gram. Kesalahan itu dilakukan pada 22 November di Taman Falim Mas, Ipoh.
Di Mahkamah Session Kuala Lumpur, bekas pengurus bahagian pengurusan harta pelaburan hartanah Berhad mengaku tidak bersalah atas tuduhan memindahkan RM40,000 hasil aktiviti haram ke akaun bank pribadinya 3 tahun lalu. Mengikut pertuduhan, Diki Rahmat Abdullah didakwa memindahkan wang itu daripada akaun SA Elite Enterprise ke akaun miliknya antara 8 September dan 9 Disember 2021. Hakim membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya untuk kes dipindahkan ke Mahkamah Session Shah Alam. Ia berikutan Diki Rahmat telah didakwa di mahkamah itu minggu lalu. Sebutan semula kes ditetapkan pada 3 April depan. Heboh di TikTok kononnya tindakan SPRM terhadap sebuah NGO yang dikaitkan dengan kes pecah amanah, pengkubahan wang haram dan penipuan dapat pujian Israel. Hantaran video dengan teks itu mendakwa penghargaan diberi agensi perisikan kebangsaan Israel Mossad. Ini kerana tindakan yang diambil menyebabkan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza dikendali NGO terbabit terhalang. Simakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tidak berasas. Hakikatnya, pembekuan akaun NGO itu dibuat selepas mengesyaki dana sumbangan orang awam disalahguna. Siasatan turut membongkar beratus salah laku dikaitkan dengan NGO berkenaan, antaranya guna wang sumbangan untuk beli emas dan hartanah. Tanpa NGO berkenaan juga, bantuan kepada penduduk Gaza tetap disalur negara. Malah, Malaysia merupakan antara negara terawal yang diberi kelulusan menghantar bantuan kepada penduduk Palestin. Menerusi Ops Ehsan dikelola Kementerian Luar sahaja, beratus-ratus tan bantuan berjaya diserah kepada mereka. Usah cipta persepsi, tak perlu persoal solidariti Malaysia terhadap isu Palestin. Lebih parah jika sebar berita fitnah berkaitan isu berkenaan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 di Istana Negara semalam. Mesyuarat 2 hari itu dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Kali terakhir mesyuarat pada 31 Januari lepas sempena istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong ke-17. Terdahulu, Sultan Sharafuddin menerima tabik hormat daripada Kawalan Kehormatan Utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja di Dataran Utama Istana Negara. Antara yang berangkat ialah Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Baldi Shah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir. Mesyuarat turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Kepimpinan negara bertukar cita atas pemergian bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud. Perdana Menteri menerusi laman Facebooknya menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham dan seluruh rakyat Sarawak. Jasa dan bakti Allahyarham Tun Abdul Taib kepada negara dan Sarawak akan sentiasa dikenang buat selamanya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof turut menzahirkan ucapan takziah. Kepergian beliau adalah merupakan satu kehilangan besar kepada negara, khususnya kepada rakyat Sarawak di atas sumbangan-sumbangan besar yang telah diberikan oleh beliau di peringkat nasional, apatah lagi di peringkat negeri Sarawak. Banyak memberikan idea-idea baru kepada saya untuk mentadbir kementerian yang saya ketuai sebelum itu dan ketika ini. Saya sendiri sebenarnya dipilih pun. Banyak asuhan didikan dan pesanan bagaimana kita nak perjuangkan Sarawak dan juga memperjuangkan negara kita supaya menjadi sebuah negara yang maju di mana rakyat dapat hidup bersatu padu dan harmoni.
Bagi menghormati pemergian Premier Sarawak itu, Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng mengisytiharkan berkabung selama 2 hari. Sementara sebarang acara yang melibatkan hiburan turut ditangguhkan. Kerajaan Sarawak mengisytiharkan tempoh berkabung di seluruh Sarawak bermula pada hari ini serta esok, dan bendera hendaklah dinaikkan separuh tiap di seluruh negeri Sarawak. Masjid dan rumah ibadat juga digalak mengadakan majlis doa bagi memperingati pemergian Tun Abdul Taib. Istiadat penghormatan terakhir akan diadakan di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. Jenazah akan dibawa ke Masjid Demak untuk disolatkan sebelum dikebumikan dengan istiadat pengkebumian negeri di perkuburan keluarga di Demak Jaya. Dalam pada itu, Tan Sri Abang Johari berkata pengalaman dan didikan Tun Abdul Taib kekal sebagai teras kepimpinannya dalam memajukan Sarawak. Pelbagai dasar kerajaan negeri diperkenalkan Allahyarham dan menjadi asas kepada dasar-dasar baharu masa kini. Inilah khidmat Pensri, dan juga dia tidak, orang Sarawak kata tidak loket dengan pengalaman. He shared his experience dengan kita, pengalaman dia. Sepanjang perkhidmatan, Allahyarham sentiasa menekankan aspek keharmonian dan kesejahteraan rakyat berbilang kaum dan agama di Sarawak. Pengeluar produk halal tempatan digesa merebut peluang bekerjasama dengan syarikat Jepun bagi pemasaran produk mereka di negara matahari terbit itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini berikutan permintaan yang semakin tinggi terhadap produk halal ketika ini. Sekarang ini yang diimport banyak ingredient atau ramuan untuk barang halal. Tetapi kita mesti berusaha untuk melakukan kerjasama B2B dan juga melakukan business matching agar pengeluar-pengeluar produk-produk halal, F&B dan ingredients dapat bekerjasama daripada sekarang. Kerana Jepun juga telah mula menarik pelancong daripada negara Islam untuk berada di negara ini. Terdahulu beliau menghadiri sesi libat urus bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Osaka OCCI dan sesi meja bulat menghubungkan ekosistem halal antara Malaysia dan Jepun bagi meningkatkan perdagangan, pelaburan dan pekerjaan berkualiti. Sementara itu, Malaysia bakal menerokai beberapa kaedah baru digunakan Jepun dalam pengurusan bencana di mana ia termasuk teknologi kecerdasan buatan AI dan data raya. Saya berpendapat pengalaman berada di Osaka ini adalah satu pengalaman yang sangat perlu bagi kita menyediakan rancangan jangka panjang supaya masalah banjir ini dapat diurus dengan baik, dan permasalahan jangka panjang penyelesaiannya mesti dilakukan ketika kos untuk pemasangan dan juga pembaikan serta mengubah suai dan juga menaikkan taraf ini ketika kos yang tidak terlalu tinggi berbanding dengan apabila ianya akan dilakukan untuk 30 tahun mendatang umpamanya atau 50 tahun mendatang. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat mengenai pengurusan bencana di Osaka, Jepun. 3 pemimpin NGO Islam tempatan yang disenaraikan dalam Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC, Biro Penyiasatan Persekutuan FBI tidak terlibat dalam sebarang aktiviti keganasan. Perkara itu disahkan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri KDN. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata hasil semakan mendapati 3 pemimpin tersebut antara 359 ahli daripada 59 NGO tempatan yang menggerakkan bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestin. Berdasar pada rekod semakan kita, pihak keselamatan kita, kesemuanya tidak ada dilaporkan sebagai dalam rekod kita yang terlibat dengan sebarang aktiviti keganasan. Okey, ya. Jadi hal yang timbul itu adalah dalam rekod FBI lah, ya. Terdahulu, satu laporan polis dibuat berhubung penularan surat yang mendedahkan nama ketiga-tiga pemimpin NGO berkenaan.
Kementerian Pendidikan KPM meluluskan peruntukan sebanyak 6 juta ringgit bagi pembinaan bangunan sementara Sekolah Kebangsaan Perigi Aceh di Pasir Gudang, Johor Bahru. Projek pembinaan bakal bermula Jun depan dan dijangka siap sebelum Disember ini. Exco Pendidikan dan Penerangan Johor Aznan Tamin berkata sebanyak RM55,000 pula bakal diperuntukkan kerajaan negeri bagi pengangkutan untuk murid Sekolah Kebangsaan Perigi Aceh ke Sekolah Kebangsaan Tanjung Langsat sementara menunggu bangunan berkenaan siap dibina. Ia akan melibatkan satu bangunan yang boleh tahan sehingga 7 hingga 9 tahun. Pensusunan bangunan ini adalah melibatkan daripada skeleton frame dan juga cement board. Jadi dia bukanlah orang kata daripada kabin, tapi memiliki teknologi yang lebih hebat untuk bangunan ini. Dalam pada itu, permohonan pembinaan sekolah baru juga sedang dilakukan Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ. Pada 30 Julai 2021, Sekolah Kebangsaan Perigi Aceh ditutup apabila struktur bangunannya tidak selamat digunakan dan murid-murid terpaksa dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Tanjung Langsat. Mesyuarat Jemaah Menteri semalam meluluskan pembentukan rang undang-undang RUU Penubuhan Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata Jabatan Peguam Negara sedang menyiapkan draft RUU berkenaan sebelum dibentang di Parlimen Jun depan. Ini penting kerana secara susugalo ataupun sejarahnya dasar mengenai pembentukan satu akta, penggubalan Akta Majlis Media Malaysia telah dimasukkan pada tahun 2019. Tetapi memandangkan terdapat sejumlah perubahan kerajaan dan setelah terbentuknya Parlimen ke-15 dan kerajaan madani sekarang, maka kita perlu ada penyelarasan beberapa perkara dasar. Semalam, kerajaan melancarkan semula Kod Etika Wartawan Malaysia yang ditambah baik untuk mendepani cabaran teknologi masa kini. Rang undang-undang RUU Mufti dan Jabatan Pendakwaan Syar'i Malaysia bakal diwujudkan. Ia adalah sebagai langkah memperkasa dan memelihara perundangan Islam di negara ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemekasaan perundangan syariah telah pun dilaksanakan secara sistematik dan menyeluruh termasuk beberapa RUU lain. Mungkin buat pertama kalinya kerajaan mempunyai courage untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut bertindak secara menyeluruh, di mana bukan sahaja RUU 355, kita juga akan membawa beberapa rang undang-undang yang lain, rang undang-undang mufti, juga pindaan kepada rang undang-undang Akta 505 dan juga ada beberapa yang lain. Maknanya kita akan bergerak secara menyeluruh, bukan sahaja aspek RUU 355. 18 Februari lalu, sesi libat urus mengenai RUU 355 kini di peringkat akhir dan akan dibawa ke Kabinet sebelum dibentangkan di Parlimen tahun ini. Dalam usaha memperkukuh ekosistem perundangan syariah di negara ini, kerajaan bakal menubuhkan Jabatan Pendakwaan Syar'i Malaysia JPSM. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata proses penubuhannya masih dalam peringkat perbincangan. Pemerkasaan perundangan syariah ini telah pun dilaksanakan dan ianya berlaku begitu sistematik dan teratur, dan mungkin buat pertama kalinya kerajaan mempunyai courage untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut bertindak secara menyeluruh, di mana bukan sahaja RUU 355, kita juga akan membawa beberapa rang undang-undang yang lain. Tambahnya, inisiatif penubuhan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia juga merupakan komitmen kerajaan bagi mempertingkat pengetahuan dan kemahiran di Mahkamah Syariah. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER berjaya menarik pelaburan bernilai RM21.41 bilion nilai tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM41.45 bilion nilai pelaburan telah direalisasi dengan lebih 24,000 peluang pekerjaan diwujudkan. Pelaburan langsung asing FDI menyumbang sebanyak RM8.97 bilion. Amerika Syarikat merupakan pelabur asing terbesar dengan sumbangan FDI berjumlah RM8.12 bilion, diikuti China RM55 juta dan Jerman RM28 juta.
manakala pelaburan domestik menyumbang sebanyak 12.44 bilion ringgit. Jumlah pelaburan yang dicapai pula melebihi sasaran awal iaitu berjumlah 18 bilion ringgit. Menerusi pelan berkenaan, NCER disasar menjadi wilayah ekonomi bernilai 300 bilion ringgit menjelang tahun 2025. Setakat Disember 2022, NCIA telah pun mencapai nilai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 249.5 bilion ringgit. Nama penyerang Harimau Melaya, Faizal Halim, kembali menjadi tumpuan peminat bola sepak Asia. Ini selepas namanya tersenarai untuk pemilihan gol terbaik Piala Asia 2023 oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jaringan menarik pemain Selangor FC itu dihasilkan ketika menentang Korea Selatan dalam aksi peringkat kumpulan 25 Januari lalu. Gol tersebut membantu Harimau Melaya mengikat pasukan gergasi Asia itu 3-3. Faizal perlu bersaing dengan 7 pencabar lain termasuk Kapten Korea Selatan Song Hyung-min, Keto Nakamura Jepun dan Musa Al-Tamari Jordan. Peminat boleh membuat undian di laman web rasmi AFC yang akan berakhir Ahad ini. Selepas 2 dekad dalam sukan squash, pemain wanita negara Loh Wee Wen mengumumkan persaraannya secara rasmi. Pengumuman tersebut dilakukan pemain berusia 33 tahun itu melalui hantaran di Facebook rasminya. Di dalam hantaran itu, Wee Wen turut meluahkan penghargaan kepada semua pihak yang sentiasa menyokong sepanjang kariernya. Tambahnya, biarpun tidak lagi bergelar pemain, dia akan terus melibatkan diri dalam sukan squash dan akan terus memberi inspirasi kepada orang lain. Sebelum ini, bekas pemain nombor 5 dunia itu pernah menyatakan hasrat untuk bersara. Ini kerana Wee Wen bergelut untuk mencapai prestasi terbaik selepas kecederaan lutut kirinya. Antara pencapaian terbaik Wee Wen adalah membantu kem skuas negara meraih emas acara berpasukan masing-masing pada Sukan Asia 2010 dan 2014. Keresahan disuarakan legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei terhadap prestasi Malaysia pada kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 mempunyai asas tersendiri. Namun ia tidak menggambarkan keseluruhan prestasi pasukan negara ketika ini. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, badan induk itu sentiasa bersikeras mempersiapkan skuad negara ke Sukan Olimpik 2024. Namun jelasnya mustahil untuk melakukan perubahan gerak kerja BAM dalam masa terdekat ini. Ia memandangkan berbaki kurang beberapa bulan sahaja lagi sebelum tamasya berprestij itu membuka tirai pada 26 Julai depan. Tambah Tan Sri Norza, keputusan muncul naib juara BATC tidaklah terlalu mengecewakan. Pihaknya sentiasa berhubung dengan Datuk Chong Wei yang juga ahli jawatan kuasa program Road to Gold RTG dan pengurus pasukan skuad badminton ke Paris. Beliau berkata komitmen ditunjukkan Datuk Chong Wei untuk mengangkat sukan badminton negara ini perlu dibanggakan. Beliau merupakan pakar yang telah menyumbang tenaga selama 19 tahun dengan pelbagai pencapaian di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.